Selamat petang, malam Encik Rosa. Selamat malam, Harsha. Apa khabar? Sihat? Ya, sihat. Untuk Encik, sihat tak? Oh, okey. Sihat. Alhamdulillah. Okay, so Encik Rosa, sebelum kita mulakan, kita bagi 5 minit untuk penonton masuk ke dalam live. Boleh, boleh. Kita tunggu dulu siapa yang nak masuk tu. Baik, Encik. Uh, Encik Rosa dah makan? Harsha, dah Alhamdulillah. Ya. Bersiaran dari mana tu, Harsha? Sorry Encik? Bersiaran dari mana? Dari live dari mana tu? Dari rumah kat mana ke? Dari rumah, Kuala Lumpur. Oh, okey. Oh, jauh kita ni Okey. Sebab tak dapat balik Kamsi sebab Jabatan Perdagangan kan online semester ni. Oh, ya, ya. Betul, betul, betul. Fully online Hmm. untuk Jabatan Perdagangan kan? Ya, Okey, Encik. okey. So kalau ikutkan program ni, siapa yang akan join sekali ni, Harsha? Dianjurkan oleh Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Merlimau dengan program pementoran PMM. Okey, alright. Selamat datang kepada semua para hadirin yang sudi join live kita pada malam ini. Despite ada yang sibuk dengan assignment ke, kelas ganti ke, thank you sebab sudi join. Okay, so saya mulakan dulu ya Encik Rosa. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Good day dan salam sejahtera yang berusaha Puan Siti Fadiah binti Sheikh Hassan selaku Ketua Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Merlimau yang dikasihi pengarah program Speak with Confidence Muhammad Jazli bin Harun, para pelajar PMM serta para penonton yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke ceramah penganjuran pihak pembimbing rakan siswa Politeknik dan program pementoran PMM pada petang ini yang bertajuk Speak with Confidence. Saya Harsha Pentaya selaku moderator bagi ceramah ini. Bersama dengan kita di Instagram Live PRS Politeknik Merlimau ini adalah Encik Rosa bin Masudin yang juga merupakan Pegawai Perhubungan Awam Politeknik Merlimau. Alukan saya untuk mencerita serba sedikit tentang latar belakang Encik Rosa. Beliau telah memulakan kerjaya beliau sebagai pegawai perhubungan bermula tahun 2012 lagi dan banyak terlibat bagi pelbagai peringkat pengurusan acara. Beliau sendiri banyak terlibat bagi pengendalian media elektronik dan media cetak, pengacara majlis rasmi dan tidak rasmi, penceramah pengurusan majlis dan lain-lain. Beliau juga merupakan munsyid muda bahasa lantikan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Dewan Bahasa Pustaka. Berbicara soal latar belakang pendidikan, Encik Rosa telah mendapat kelulusan ijazah sarjana muda komunikasi massa daripada UiTM Shah Alam. Ribuan terima kasih kepada Encik Rosa kerana sudi meluangkan masa bersama kita di program ini ya. Thank you Encik Rosa. Alright, most welcome. Salam sejahtera Encik Rosa. Tajuk pada hari ini amat penting. Okey, maaf. Tajuk pada hari ini adalah amat penting untuk kita ambil tahu tentang keyakinan ketika bercakap, iaitu speak with confidence. Memandangkan terdapat sesetengah pihak yang berasa tidak berkeyakinan untuk bercakap di hadapan orang ramai. Kadang-kadang ada yang gugup, ada pula yang tidak berani apabila diminta berucap secara spontan. Mungkin disebabkan takut sekiranya apa yang disampaikan itu tidak faham oleh pihak yang mendengar. Maka tujuan program ini adalah untuk memudahkan seseorang itu dapat membina keyakinan diri dengan mudah ketika berkomunikasi. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Encik Rosa untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Encik Rosa.
Okey, terima kasih Harsha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua ahli kelab pembimbing rakan siswa Politeknik Merlimau dan juga kepada semua penonton yang bersama kita pada malam ini. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada PRS Politeknik Merlimau dan juga semestinya kepada saudara Muhammad Jazli bin Harun yang mengetahui untuk program kita pada malam ini dan juga tidak dilupakan semestinya di tulang belakang bagi pengajaran program ini, iaitu kalau boleh saya sebutkan Puan Siti Fadiah binti Syekh Hassan yang merupakan Ketua Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Merlimau. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana orang kata apa, menjemput saya untuk sesi pada kali ini. Saya harap kita sama-sama dapat, orang kata bukan sahaja saya memberikan input, tetapi kita sama-sama dapat bertukar-tukar pandangan dan juga bersama-samalah untuk kita belajar apa yang mungkin kita nak sebutkan tentang, kalau tajuk yang diberikan Harsha, betul speak with confidence Jadi itulah tajuk dia untuk kita kupas. Jadi malam ini kita santai-santai saja Harsha Kalau ada rasa nak bertanya ke, in between nak bercakap ke apa ke, boleh je. Boleh terus saja orang kata bertanya je ataupun mungkin ada orang kata apa, soalan-soalan yang boleh ditanyakan semasa saya orang kata apa, yang menyampaikan orang kata apa, sedikit perkongsian ini. Anda bolehlah juga untuk bertanya terus. Nanti saya akan bacakan ataupun Harsha nanti akan bacakan. Harsha boleh je, tak ada masalah untuk orang kata apa, in between, untuk masuk, untuk bertanya soalan ke dan sebagainya. Alright, okay. Baik, Baik, alright. Okay, saya juga mengalu-alukan kalau contohnya ada bukan sahaja pertanyaan, kalau ada mungkin perkongsian kan, saya perasan mungkin ada juga kalangan staf Politeknik Merlimau dan bukan dalam kalangan pelajar yang bersama dengan kita. Jadi mungkin bolehlah anda pun berkongsi pandangan. Saya pasti di luar sana mesti ada lagi yang lebih hebat, yang cukup power dia punya pengalaman kan. Jadi saya harap itu juga boleh dijadikan input kita pada malam ini. Tu Along Safa dia nak tanya. Saya nak tanya terus ni Tuan Penceramah. Okey, silakan. Tapi bagi saya mulakan dulu Okey, alright. Okey, saya nak mulakan terlebih dahulu kepada mereka yang telah bersama dengan kita. Kalau kita tengok kat sini bersama dengan kita ya 38 orang semuanya Harsha Jadi untuk 38 orang ni, orang kata bonus kepada mereka yang bersama dengan kita pada di awal waktu ini, dah jadi 41 ni. Kalau boleh mungkin saya nak sharekan satu orang kata quick tips lah orang kata ataupun orang kata mungkin antara isi yang dinanti-nantikan berkenaan dengan tajuk kita, orang kata speak with confidence ini. Kalau anda nak orang kata apa, salah satulah dia punya orang kata tips untuk bercakap begitu yakin di hadapan adalah apa? Mungkin apa yang saya boleh kongsikan pada anda yang terawal menonton ini, iaitu anda bolehlah untuk orang kata apa, sekiranya ada peluang untuk anda berkongsi ataupun berada di hadapan, terutamanya sekiranya anda dijemput ataupun dipelawa untuk menjadi seorang atau pengacara untuk apa saja. Untuk Harsha sendiri sekiranya lah, mungkin saya tak tahu, ini mungkin kali pertama untuk Harsha sebagai moderator ataupun apa sahajalah sebagai pengacara itu. Mungkin inilah satu orang kata satu permulaan yang baik untuk Harsha dan juga kepada di luar sana. Jadi tips yang pertama ialah bagaimana untuk anda membina keyakinan bila mana bercakap di khalayak ramai. Anda boleh mulakan tanpa orang kata berfikir panjang, tak apa, grab saja untuk anda menjadi seorang pengacara. Tapi pastikanlah bila anda jadi pengacara tu anda telah pun bersedia melakukan homework. Itu nanti saya akan sebutkan. Jadi itu adalah antara untuk anda orang kata membina satu keyakinan untuk bercakap di hadapan. Saya juga sebenarnya kalau nak dikongsikan, saya ni juga adalah antara orang yang orang kata apa, kalau di zaman persekolahan dulu mungkin orang kata terma je tu introvert. Saya bukan extrovert yang boleh bercakap ataupun yang orang kata apa, suka ke hadapan. Tapi oleh kerana dibantu dan juga kita pun selalu mengikuti program-program dan selalu ke hadapan apa semua, itulah orang kata antara turning point lah bagaimana sehingga sekarang kita boleh ataupun saya sendiri pun boleh bercakap di hadapan dan sebagainya. Jadi saya rasa para pelajar terutamanya yang bersama kita hari ini, anda boleh gunakan tips ini sekiranya ada peluang ataupun diberikan ruang untuk anda untuk menjadi seorang
pengacara, ambil saja sebab inilah masanya untuk anda boleh gilap cara bercakap anda supaya lebih confident, supaya mungkin lebih teratur. Kerana dengan jadi seorang pengacara itu sebenarnya anda membina satu strategi untuk bercakap dengan cukup teratur, dengan intonasinya dan sebagainya. Jadi itu adalah tips yang pertama lah untuk program kita pada malam ini. Okey, sebelum mulakan saya nak bertanya sebenarnya satu soalan ni pada Harsha. Boleh Harsha? Boleh. Boleh Okey. Saya tengok Harsha pun sendiri begitu confident bercakap kan, bercakap dengan begitu teratur Walaupun kita tahu Harsha bukannya orang Melayu yang memang orang kata memang bercakap tu sepatutnya dalam bahasa ibunda sendiri kan. Jadi mungkin Harsha boleh kongsikan apa turning point sebenarnya untuk boleh bercakap macam ni. Okey, terima kasih atas soalan tu Encik Roza. Okey, so sebenarnya saya nak cakap terima kasih kepada pihak PRS senior-senior untuk memilih saya jadi moderator. Memang agak mencabar sebab macam Encik Roza kata dah biasa bertutur dalam bahasa English kan selalunya. Jadi bila dapat terima macam ni, memang takut, nervous sangat. Tapi the thing is, kena just macam mana cakap, practice. Sebab practice is the key for perfection. So memang setiap malam memang practice. Even semalam pun thank you kepada semua senior sebab sudi rehearsal and then macam perkataan, intonation semua sebab ada beberapa perkataan yang tak dapat jelas. So yeah, I memang suka challenge ni. Yes, introvert tapi it's a good challenge for me lah. Dapat saya luahkan bakat and then so macam kalau selepas ni kena buat moderator ke ataupun kena MC depan live pun macam dah ada skill dah. So macam berani lah. And then bahasa tu saya dapat belajar kukuhkan saya punya bahasa Melayu lagi. So thank you so much to PRS dengan program pementoran PMM for giving me this chance. And also Encik Roza. Alright, okay. So nampak sebenarnya apa yang kita sebutkan tadi Harsha, maknanya dengan adanya turning point begini ataupun orang kata kita mengambil peluang untuk menjadi seorang pengacara ataupun bercakap di hadapan itu, itulah sebenarnya langkah pertama untuk anda boleh speak with confidence di kala ramai. Jadi tahniah dulu saya nak ucapkan kepada Harsha kerana orang kata berani untuk jadi moderator pada malam ni. Pertama kali ke? Pertama kali jadi moderator. Okey, jadi pengacara dah lama ke ataupun dah beberapa kali ke sebelum-sebelum ni? Jadi pengacara juga ada. Okey, alright. Baik. Okey, jadi itu dia. Itu salah satu contoh kita punya moderator sendiri pun membina satu keyakinan iaitu dengan orang kata selalu ke hadapan untuk bercakap untuk membina satu keyakinan bercakap di hadapan. Okey. Tuan-tuan dan puan ataupun para pelajar Politeknik Merlimau yang saya pasti anda semua sedang menyaksikan untuk sesi ini, saya nak bawa kepada anda semua untuk kita orang kata kalau perkataannya kita menelusuri ataupun orang kata satu lagi perkataannya kita menerobos tajuk kita pada malam ini iaitu Speak with Confidence ini dengan saya berikan kepada anda 3 formula ataupun mungkin formula untuk anda ingat bagi Speak with Confidence pada malam ini yang kalau saya boleh katakan 3 abjad ni anda kena ingat iaitu FBI. Okey, FBI ni apa? FBI ni dalam konteks kita Speak with Confidence ni ataupun orang kata sebagai public speaker yang cukup baik untuk orang kata berbicara soal tajuk-tajuk yang diberikan, bukan saja sebagai moderator, sebagai speaker dan apa saja. Ini adalah perkara yang mungkin anda boleh pelajari dan juga boleh ingat. So FBI, apa tu F? Okey, kalau boleh saya terangkan terlebih dahulu. F tu ialah stand for physical. So anda boleh ingat perkara ini. F untuk physical, B untuk bahasa seperti mana yang Harsha sebutkan tadi, dan yang terakhir sekali ialah I. Cuba teka, I itu apa? I itu ilmu Okey. Okey. Alright. Okey. Tanpa buang masa lagi, kita teruskan saja Kita teruskan saja. Kita berbicara poin yang pertama iaitu F Untuk F, apa itu physical Sebagai seorang pengucap ataupun orang yang memberikan menyampaikan ucapan perantara
moderator dan sebagainya, anda kena maklum bahawa semestinya menjadi satu kewajipan sebenarnya untuk fizikal itu menjadi salah satu kriteria untuk anda kelihatan berkeyakinan bukan sahaja untuk diri anda sendiri tetapi untuk orang ramai melihat anda di luar sana. Contohlah kan, saya bagi contohlah kalau anda lah pergi beli mungkinlah di tepi jalan kita ada nampak gerai-gerai kan, orang menjual nasi lemak, kuih-kuih dan sebagainya. Kalau diberi pilihan, ada dua tempat di situ untuk anda memilih sama ada anda ingin membeli kepada penjual yang orang kata mungkin dia tak sempat nak bersiap lah kot kan, dia tak mandi dan sebagainya tapi makanan dia semua cantik. Tapi dia dalam keadaan begitu. Dan di sebelah dia, makanan semua cantik, cara letak cantik dan orangnya pun presentable. Saya tak kata cantik saya tak kata dia bukannya cantik tapi dia presentable. Maksudnya dia sangat-sangat menjaga dia punya orang kata apa? Penampilan dia. Seperti mana kita nampak Harsha sekarang lah itu dia. Nampak sangat-sangat menjaga penampilan kan? Okey, jadi untuk soalan itu, mungkin anda boleh komen di ruangan komen, anda pilih yang mana? A ialah mereka yang gerai yang menjual tapi tidak begitu well appearance, ataupun B adalah yang well appearance dan juga orang kata susunannya cantik, makanan dia sedia untuk dibeli dan sebagainya. Okey, mungkin boleh anda kongsikan apa pandangan anda untuk itu. Ini seperti mana yang saya sebutkan sebenarnya sangat berkait rapat dengan keyakinan kita untuk bercakap sebab orang kata apa, keyakinan itu datang daripada dalam diri kita sendiri kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya okey, ada yang dah menjawab kat situ. Nur Aina dah jawab B. Alia Mimi jawabnya B. Okey, terima kasih. Dan ada juga dah buat catatan kat sini Mr. Ashel. F physical, B bahasa, I ilmu. Itu dia. So ada catatan sedikit Okey, ada juga Fazana B well appearance, D semua B. Okey, seperti mana yang kita kita sebagai penonton ataupun yang mendengar, kita sebagai presenter itu, kita lebih senang ataupun kita lebih selesa bila kita melihat orang yang bercakap itu dalam keadaan yang sangat-sangat teratur, sangat-sangat kemas kan. Mungkin orang kata apa, cara dia berpakaian itu kena pada waktunya kan. Jadi memang bermakna fizikal itu menjadi satu kriteria untuk anda speak with confidence. Saya tak, kalaulah anda fikirkan bahawa mungkin tak handsome kan. Ada satu, saya bila cakap tak handsome ni saya ingat satu tagline pelaburan tu. Dia kata apa? Biar tak handsome janji poketnya tebal janji kaya dia kata kan. Okey, itu antaranya lah. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah appearance tu kena patut anda jadikan sebagai perkara utama. Yang pertama lah, bukan utama yang pertama untuk anda jadikan sebagai guideline ataupun memberi satu keyakinan diri kepada anda sendiri So kalau kita katakan pakai pakaian yang kita selesa dan presentable contohlah oleh kerana pelajar-pelajar yang ramai yang bersama dengan kita pada malam ini, contoh kalau kita ada kelas kan, ada kelas mungkin Harsha sendiri hari ini penuh dengan kelas, esok penuh dengan kelas kan. Tapi untuk anda sekiranya ada buat presentation secara online ataupun paling tidak pun mungkin anda ada kelas-kelas online biasa, untuk mewujudkan satu keyakinan untuk anda bercakap ataupun menjawab soalan-soalan daripada pensyarah itu sendiri, walaupun di rumah, anda janganlah pakai pakaian-pakaian yang macam baru bangun nak tidur kan. Jadi itu juga memberi satu keyakinan kepada anda untuk berbicara kan. Bila kita rasa kita pun dah mandi kan dan sebagainya, pakai pun pakaian cantik, maka itu juga memberi satu orang kata apa? Memberi satu keyakinan yang tinggi pada kita sendiri untuk berbicara kan. Seperti mana Harsha sekarang kan, nampak senyum kan, sentiasa senyum dan juga confident di situ kan. Okey, dan seterusnya apa yang kita boleh katakan untuk F ini, untuk poin yang kedua ialah memakai wangi-wangian. Ini mungkin sedikit berbeza sedikit mengikut orang kata keadaannya. Contoh macam kalau sebagai orang Islam, kalau lelaki itu memang amat dialu-alukan untuk anda memakai wangi-wangian tapi untuk wanita itu
mungkin ada waktu-waktunya yang boleh untuk pakai ni. Tapi itu tidak sebenarnya memberi satu halangan kepada wanita yang beragama Islam untuk orang kata hadir dengan bukanlah tak wangi kan, tapi pastinya dengan orang kata dengan mandinya, dengan pelbagai lah apa yang dia buat untuk mewujudkan satu suasana yang orang kata tidak ada bau-bauan yang tidak diingini. Gitulah kan. Okey. Dan pastinya untuk Harsha sendiri dan juga selain daripada itu, saya rasa tak ada masalah. Mungkin boleh je mengenakan ataupun memakai wangi-wangian yang memberi satu aroma yang baik kepada kita dan juga orang lain. Kenapa saya kata begitu? Kita pakai minyak wangi, ialah pakai minyak wangi. Tapi kita kena pastikan bahawa minyak wangi yang kita pakai itu tidak, orang kata, mengganggu bauan dia tu, mengganggu orang sekeliling kita. Salah satunya apa? Contohnya, kita beli wangi-wangian yang mungkin, yelah kita tak katalah ni mungkin sebab dia, saya boleh katakan ni sebab dia mungkin tidak berkualiti lah. Saya tak kata murah. Dia tak berkualiti, bermakna bila dia pakai tu, dia menyebabkan satu aroma yang tidak wangi tapi dia tidak begitu menyenangkan. Itu satu perkara juga yang anda boleh orang kata apa, ambil kira dan pastikan bahawa anda sentiasa ingat perkara ni lah. Sebab ini juga boleh masuk dalam, orang kata, dalam aspek penampilan anda lah. Penampilan anda sebagai seorang pengucap. Terutamanya lah kalau anda diberi peluang untuk berucap di satu convention kan, convention yang mana semua orang yang anda tidak kenali. Jadi perkara ini sangat-sangat penting untuk anda pastikan ya. Okey, dan apa lagi? Apa lagi yang boleh? Ini juga sebenarnya juga sebenarnya kalau kita lihat bukan saja bersemuka, tapi kalau program-program tersebut secara online juga. Macam saya sebutkan tadi, bila kita wangi, kita sendiri pun rasa selesa dan kita sendiri rasa, kata, berkeyakinan untuk membicarakan apa saja yang kita nak lontarkan ataupun nak bentangkan. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita boleh dalam aspek fizikal ini? Okey, ketiganya, ikut tata cara pemakaian. Orang kata follow the dress code yang ditetapkan oleh urus setia. Sebagai contoh ya, untuk anda sebagai orang kata pembentang ataupun mungkin bukan saja anda sebagai seorang yang akan bercakap nanti, bila anda hadir di sebuah program, sepatutnya dress code yang sepatutnya lah, contohlah kalau dress code yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penganjur tersebut ialah, okey, contoh kita ambil contoh pakaian batik kan, tapi anda datang dengan dress code-nya pakai tie, blazer dan sebagainya, amatlah tidak kena, amatlah tidak kena dan menyebabkan mungkin tidak ada satu kesalahan, tapi mungkin pada anda, mungkin anda tidak yakin bila ada berada sana. Sebab mungkin anda the only one yang pakai blazer, tapi yang lain semua pakai batik. So itu akan menurunkan sedikit keyakinan anda untuk berbicara sebenarnya. Jadi bila anda di tas pentas, orang akan nampak anda sangat obvious. Kenapa dia pakai baju ni kan? Yang semua pakai batik kan? Jadi kena alert bab yang seperti itulah. Okey, apa lagi? Okey, dan semestinya pakaian yang anda gunakan semasa anda menjadi sebagai juruacara, juruhebah dan sebagainya ialah janganlah pakaian yang menjolok mata ya. Itu kena pastikanlah. Kalau boleh anda pakai pakaian yang sopan kan, supaya tidak mengganggu pemandangan program pada masa itu. Jadi harapnya anda memakai pakaian yang sesuai lah. Okey. Dan seterusnya, memahami teknik bahasa badan. Okey, memahami teknik bahasa badan. Ini adalah satu, saya kira kalau kita sebutkan pada malam ini, mungkin antara perkara yang kita boleh bicarakan dengan lebih, kata mendalam. Tapi oleh kerana kita pun kesukakan masa dan kita cuba ambil sedikit, kalau boleh saya terangkan lebih sedikit sebanyak sajalah. Okey, kalau untuk teknik bahasa badan ni, kalau saya boleh katakan kita berbicara tentang eye contact. Eye contact kita, bila kita berbicara tu, macam mana kita nak orang kata apa caranya, bagaimana kita nak memainkan peranan mata itu untuk memberikan keyakinan pada kita sebagai pengucap ataupun sebagai presenter. Okey, pertamanya apa? Eye contact ini menjadikan anda peka pada diri dan orang sekeliling. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab anda
peka dengan apa yang berlaku di sekeliling bila anda menggunakan eye contact untuk berbicara dengan orang lain. So anda boleh nampak berbanding bila anda hanya orang kata sebagai orang kata berbicara di hadapan hanya melihat kepada slide saja kan, tanpa melihat berapa orang yang ada di hadapan, berapa orang yang berada di lapisan kedua, ketiga. Kalau boleh anda lihatlah matanya kan, dalam keadaan yang orang kata selesa, tidaklah begitu tajam sangat memandang kan, begitu itu tidaklah. Jadi anda kena pastikan perkara itu juga menjadi salah satu kriteria anda untuk anda berbicara. Okey, dan kedua untuk eye contact ni, kita nak cerita pasal eye contact ni ialah ia juga menjadikan anda orang yang menarik sebenarnya. Kalau anda perasan tadi, salah satu perkara yang saya nampak apa yang mungkin kalau di bersemuka ini, saya rasa Harsha antara, kalau saya lihat pada body language ni tadi, merupakan antara orang yang berbicara dengan menggunakan eye contact yang betul. Jadi itu salah satu yang orang kata elemen yang menjadikan anda menarik di hadapan orang. Sebab bayangkan kalau anda berbicara tapi anda tengok depan saja tanpa kiri kanan dan sebagainya, so nampaklah anda sangat tidak menarik untuk menyampaikan sesuatunya. Jadi saya harap itu juga akan menjadi salah satu kriteria untuk anda jadikan sebagai panduan untuk anda berbicara. Okey. Okey, ada soalan kat situ Harsha? Ya. Ada audience. Ya, silakan. Okey, jadi para hadirin Alung Safa telah bertanya macam mana nak hilangkan darah gemuruh sebelum berucap. Maksudnya maybe nervousness, macam mana nak hilangkan rasa nervous sebelum nak berucap berkomunikasi. Okey, saya rasa soalan ni soalan yang akan ditanya sepatutnya, tapi tak apa, kita raikan soalan ni. Okey, terima kasih Encik Alung Safa kerana bertanya soalan ni. Sebenarnya kalau tanya pandangan saya secara peribadinya, saya boleh mengatakan bahawa ini ada pelbagai cara lah sebenarnya untuk kita menghilangkan darah gemuruh kan. Saya percaya Tuan Alung Safa ni pun sebenarnya amatlah orang kata apa berpengalaman dalam berbicara di hadapan orang dan mungkin kalau boleh saya kongsikan apa antara caranya. Kalau cara saya lah sebelum saya ingin berbicara, contoh pada malam ini kan, kita recap dulu apa yang kita nak katakan. Itu antaranya lah isinya. Ini pun sebenarnya antara yang saya sentuh jugalah nanti. Dan juga seterusnya apa anda boleh mungkin tak payah nak kelengkabut dulu, anda boleh put aside dulu apa yang anda telah fikirkan dan sebagainya. Kosongkan minda anda dan mungkin anda boleh tarik nafas sedalam-dalamnya selama sebanyak 3 kali. Ataupun lebih pun tak ada masalah. Itu sebenarnya memberikan satu kelegaan ataupun memberi satu ketenangan kepada kita sebagai pengucap. So dengan cara itu sebenarnya akan dapat membantu sebenarnya. Mungkin ada cara orang lain caranya, tapi mungkin pada saya mungkin untuk kita memulakan sesuatu itu pun dengan cara senyum, sentiasa senyum tanpa nampak kita stres. Sebelum bermula pun anda perlu senyum, kerana dengan senyum itu memberikan satu vibe, positive vibe kepada anda sebagai pengucap sebenarnya. Dan secara tidak langsung ia memberi satu aura yang baik dan orang kata portraying a good image kita kepada audience tu juga. Jadi saya harap itu sebelah sedikit harapnya dapat menjawab kepada soalan Alung Safa ini. Terima kasih atas soalannya itu. Okey, alright. Dan seterusnya kita terus saja pergi pada yang eye contact tadi itu. Apa sebab, kenapa pentingnya eye contact ini untuk anda mainkan peranannya, untuk anda gunakan sebaik mungkin kelebihan ini. Salah satunya ialah orang akan lebih mengingati kata-kata anda. Jadi dengan dengan eye contact ini, bila kita berbicara dengan orang tu, kita tengok matanya, jadi itu akan menjadikan dia lebih orang kata apa, lebih dekat bila kita berbicara dengan dia. Mungkin lebih sampai terus kepada orang yang kita sampaikan tu. Jadi itu sebabnya kita nampak pentingnya eye contact ni. Dan seterusnya apa kita nak tahu sebenarnya, eye contact ini sebenarnya dapat juga membantu sama ada orang itu menipu ataupun jujur dalam satu-satu hal. So dengan eye contact ini, bila kita berbicara dengan seseorang, tak kira lah, mungkin kita speak with confident ini, bila mana kita berbicara secara one to one,
mungkin kita dapat pastikan bila kita tengok eye contact dia juga, kita nampak sama ada dia ni berbicara yang betul ataupun tidak. Fakta yang dia bagi tahu ataupun sebagainya kan. Jadi itu penting sebenarnya juga untuk kita memberi confidence kepada kita. Kadang-kadang dengan cara begitu sebenarnya kita akan lebih berkeyakinan. Sebab bila kita tengok orang tu dan juga semasa bercakap dengan orang kata apa, intonasi yang betul dan cara bercakap yang betul, itu juga memberi satu keyakinan kepada kita. Okey, dan seterusnya sebagai tanda hormat dan jujur dalam komunikasi. Jadi itulah dia. Bermakna kita dengan kita memainkan peranan eye contact itu juga kita hormat pada orang kan. Kadang-kadang ada orang berbicara dia tak tengok orang tu kan. Dia tak tengok pun orang muka dia. Jadi itu menjadi satu kalau dalam budaya kita di Malaysia ini mungkin dia tidak berapa polite lah bila kita berbicara, terutamanya lah kepada orang yang lebih tua ataupun lebih berusia daripada kita kan. Bila kita berbicara dengan mereka, sepatutnya kita lihatlah mereka, bukannya tengok di tempat lain. Okey. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk eye contact ni sebenarnya kita kena mainkan, kita kena sesuaikan dengan budaya lah. Contohnya kalau kita tengok di negara-negara barat, kita tengok eye contact ni dengan kerap tengok dan sebagainya. Pada mereka itu, kalau ikutkan kajian, pada mereka itu adalah satu perkara yang memberi keyakinan dan tidak ada masalah pun. Tapi di sudut budaya orang Asia ni, bila kita buat begitu, kadang-kadang dia falls under orang tu macam apa orang kata, dia macam tak berapa nak sopan sebab dia tengok je dengan tajam, dia pun ingat dia kenapa marah ke kan. So kena sesuaikan jugalah dengan keadaan dan tempatnya menggunakan eye contact ini. Okey, alright. Dan seterusnya, kita masih lagi dalam point fizikal itu. Kita berbicara soal tangan ni. Kalau anda perasan tadi, daripada saya berbicara tadi, tangan saya ada kedudukan-kedudukan dia sebenarnya kan. Jadi itu satu perkara juga sebenarnya untuk kita pelajari. Kalau boleh, kita dah memulakan berbicara. Kalau kita dipanggil lah untuk presentation dan sebagainya, selalunya apa kita buat? Macam mana kedudukan kita? Kalau contoh kita nak menunggu turn kita, mungkin orang sebelah kita sedang menyelesaikan part ni untuk presentation dan part kedua adalah kita. Mungkin apa cara kita, kalau kita duduk, mungkin kita duduk dan ataupun berdiri, apa orang kata apa, sesuainya kedudukan tangan kita tu sebenarnya. Mungkin Arsha boleh bagi ni? Kau nak berkongsi? Macam mana tangan tu? Macam mana kalau kita sedang menunggu untuk turn kita, maybe macam tangan kena sopan lah, jangan macam macam ni semua tak boleh. So kita maybe just letak kat bawah macam dekat macam sopan, kena sopan. Okay, alright. Okay. Betul lah tu apa yang Hasya sebutkan. Yang penting sopan kan. Dan mungkin kalau kita boleh ulas lagi untuk kita sebutkan ni, mungkin saya boleh katakan standby mode. Standby mode. Sebelum kita berbicara, kita ada satu standby mode untuk kita punya orang kata bahasa badan kita sendiri. Contohlah, kalau macam kita sekarang tengah duduk, Asya duduk, saya pun tengah duduk sekarang ni, apa sebenarnya kedudukan tangan kita ni sebenarnya menampakkan kita begitu bersedia untuk berbicara kan. Itu antaranya yang seperti mana Asya sebut, tunjukkan tadi. Tapi kalau anda lihat sebenarnya, antara yang mungkin boleh menjadi, mungkin boleh diamalkan selepas ini ini tips-tips yang ada untuk anda berbicara. Standby mode-nya ialah tangan anda, kedua tangan anda letak begini, kan? Letak begini dan letakkan bukan di dada kalau contoh anda sedang duduk ataupun berdiri, letakkan di bahagian pangkal pusat ataupun di bahagian perut. Anda boleh buat begitu. Ataupun boleh buat begini ataupun sebagainya lah. Janji tangan anda berada di itu menampakkan, tapi sebenarnya yang paling sesuai adalah anda buat begini. Sebab apa buat macam tu? Sebab itu menampakkan anda begitu dominan ataupun sentiasa bersedia dan berkeyakinan. Yang paling penting ialah itu memaparkan anda sedang yakin untuk membicarakan ataupun menunggu turn anda untuk berbicara. So itu sangat penting. Tips saya, elakkan untuk masukkan tangan anda di dalam poket bila mana anda sedang menunggu ataupun mungkin sedang berbicara. Elakkan untuk letakkan tangan anda di dalam poket seluar anda. Saya perasan sangat bila ialah pelajar-pelajar ni kan, bila dia nak cuba untuk menunggu ataupun kadang-kadang bila sedang
orang kata membentangkan sesuatu pun, ada yang letakkan tangan di poket, ada yang letakkan tangan di belakang, di belakang, di bahagian belakang badan. Itu sebenarnya kenapa tidak boleh kenapa tidak disarankan tu buat begitu? Sebab dia menyebabkan kita sebagai pembicara tu, presenter tu nampak tidak yakin. Nampak begitu tersipu-sipu malu orang kata kan. Jadi dia tidak begitu sesuai sebagai presenter bila kita dalam keadaan begitu. Jadi kalau boleh selepas ni mungkin boleh amalkan cara begitu kan. Tapi ada juga yang orang katakan bila buat macam tu poyo pula dia kan. Jadi itu adalah antara apa yang orang fikirkan, tapi tak apa. Yang penting sebaik kita menampakkan bahawa kita yakin untuk berbicara pada satu-satu masa dan orang kata macam saya sebutkan tadi, sebenarnya appearance kita itu sebenarnya memberi satu keyakinan dalam diri kita sendiri. Bukan saja orang lain tapi kita sendiri kan. Okey. Sebab kalau kita tengok Harsha kalau contoh kita berbicara sebenarnya, antara perkara macam saya sebutkan tadi eye contact tu, aura sebenarnya nanti saya sebutkan juga pasal aura ni. Bila mana kita berbicara dan kita orang kata melontarkan satu fakta dalam bicara yang kita sampaikan itu, sebenarnya cara kita melihat orang dan juga kalau contohnya kita dapat melihat orang yang memberikan positif feedback pada kita, itu adalah sumber kekuatan kita. Itu mungkin satu perkara jugalah. Bila mana kita bercakap, contoh kita bercakap di hadapan dalam kelas, contoh dalam kelas 100 orang. Tapi anda kena cari seorang yang memberikan positif vibes kepada anda. Bila anda bercakap, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, diucapkan kepada anda semua. Ada yang tengah bersenyum kat situ. Senyum, ada seorang senyum. Okey, anda jadikan dia sebagai kekuatan anda untuk anda tengok dia selalu, dan bila dia senyum itu memberi feedback balik kepada anda untuk senyum semula dan memberi satu vibes yang cukup baiklah untuk anda sebagai presenter. Okey, alright. Dan seterusnya, okey, itu yang kita sebutkan untuk standby mode. Okey, apa pula kalau contohnya kita nak teknik tangan ni. So kalau saya pergi sikit sajalah teknik tangan ni. Kalau kita tengok, kita ada teknik terbuka satu, kita ada teknik dominasi, itu pun satu juga, salah satu cara teknik tangan yang kita boleh pakai dan gunakan. Dan apa lagi, kita ada teknik agresif, teknik berfikir, teknik penumbuk. Itu antara benda-benda yang anda boleh gunakan dalam kata apa, anda sebagai pembicara. Okey, apa yang saya sebutkan tadi, teknik-teknik tersebut, contohlah mungkin kalau kita ambil teknik tangan terbuka. Tangan terbuka. Contoh kalau anda sedang mengalu-alukan atau anda sebagai mungkin penyambut tetamu dalam satu-satu program kan. Ataupun di rumah kan, kita nak menerima orang kan. Kita nak menerima orang datang. Okey, apa teknik terbuka, tangan terbuka ini sebenarnya? Adalah dia dengan kata begini. Tangan ni, tapak tangan ni atas. And then anda katakan macam ni. Okey. Contohlah kalau saya boleh katakan, okey, apa yang kita boleh ni? Contoh, okey, tuan-tuan dan puan boleh ambil, silakan ambillah tempat duduk untuk duduk. Tangan anda begini. Sebab apa begitu? Sebab kita menampakkan satu aura yang positif, harmoni dan juga mengalu-alukan lah. Jadi itu salah satu nak mewujudkan satu cara yang positif bila kita buat macam tu kan. Okay, silakan, selamat datang, silakan masuk, ambil tempat masing-masing kerana kita akan bermula sebentar saja lagi program kita. So tangan tu begitu. Kalau anda perasan, mungkin siapa yang, mungkin Harsha perasan tak? Mungkin siapa yang pemimpin ke ataupun sebagainya yang suka ataupun apa orang kata, wartawan ke yang suka menggunakan tangan begini ni? Ya, ada tak? Kan? Memang ramai. Kalau macam advertisement, memang akan macam nak pelawak dia akan macam bagi body form macam ni. Betul. Jadi itu salah satu cara juga untuk anda gunakan bahasa badan ataupun teknik tangan terbuka ini untuk menyampaikan satu positive vibe kepada yang kita sedang alu-alukan untuk masuk ke ataupun datang ke program kita, kan? Contoh kalau kita lihat pun sebenarnya kalau kita tengok cara itu adalah antara yang digunakan oleh, kalau anda masih ingat lagi, ialah Karam Singh Walia. Kalau Harsha masih, kalau tahu sebab dia adalah
orang kata apa, wartawan senior Karam Singh Walia, dia sangat-sangat bagus. Dia sangat peta berbicara dengan pantunnya kan. Seperti mana Hasyah tadi bermula dengan pantun kan, sangat bagus. Tapi dia suka menggunakan begini. Sebab apa? Kita nampak dia cuba nak mewujudkan satu situasi yang positif, walaupun mungkin pada apa yang disebutkan tu sesuatu yang amat ni, tapi itulah dia. Bila di TV kita cuba untuk mewujudkan satu aura yang dia wujudkan ni. Okey, selain daripada itu mungkin kita boleh seterusnya iaitu teknik tangan dominasi. Dominasi. Jadi dua teknik ini sebenarnya kalau kita gunakan satu sebelum tu, okey, saya terangkan dulu teknik dominasi ini ialah yang mana tangan ni kita letakkan di bawah. Kita buat macam ni. Contoh saya gunakan kenapa kita katakan teknik dominasi? Sebab apa? Kalau kita lihat ayat yang sama saya gunakan. Tuan-tuan dan puan silakan duduk. Duduk kan? Jadi nampak apa? Nampak kita macam dominate the situation kan? Kita tidak orang kata apa, mewujudkan satu keharmoni dan sebagainya. Jadi teknik-teknik ini anda kena gunakan dengan baik. Contohnya mungkin anda perlu untuk dalam keadaan begitu, anda boleh gunakan. Contoh anda berbicara ataupun menjadi seorang penyampai dan sebagainya yang memerlukan anda dalam keadaan begitu, mungkin anda boleh gunakan cara dominasi ini. Dan contoh yang saya boleh berikan, kalau kita tengok pemimpin yang ada di Malaysia ini, banyak juga yang menggunakan teknik dominasi ini sebenarnya. Contoh kalau kita lihat pemimpin yang ada, kalau kita lihat mungkin Anwar Ibrahim, kalau anda lihat ucapan-ucapan dia selalu meletakkan tangannya begini. Sebab apa? Dia nak cuba dominate that situation. Dia cuba begitu. Dan juga kepada pemimpin lain pun, kalau anda perasan pun sebenarnya, anda tengok Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, so mereka banyak menggunakan tu bila mana keadaan yang sesuai untuk mereka mengawal keadaan ataupun nak menampakkan mereka dominan bila berbicara tu kan. Jadi gunakan sebaik mungkin teknik-teknik tangan ini untuk anda berbicara dengan betul. Alright, okay. Apa lagi? Tadi saya sebutkan teknik tangan tadi, kita ada teknik terbuka, teknik dominasi, kita ada teknik agresif, teknik berfikir dan juga teknik penumbuk. Jadi dia adalah antara teknik yang boleh. Saya rasa mungkin kita boleh go through ini nanti lebih detail nanti sekiranya ada masa sebab kita nak go through yang lain dulu. Okey. Tadi kita dah selesaikan. Mungkin kalau boleh itu antara perkara yang saya boleh cover lah untuk kita punya point F tadi, physical. Dan seterusnya kita beralih kepada poin yang kita kedua iaitu bahasa. Ini bahasa sangat-sangat berkait rapat untuk anda menjadi seorang pemidato, presenter, juruacara dan sebagainya. Okey. Pertama sekali untuk poin bahasa ini, B ini, anda kena pastikan anda menggunakan bahasa-bahasa yang setara dengan anda punya audience. Contoh anda menjadi seorang anda menjadi seorang juruacara ataupun pengacara kepada program-program yang kanak-kanak kan, kanak-kanak. So anda kena menggunakan perkataan yang betul lah kan. Yang sesuai dengan mereka kan. Kalau anda menggunakan perkataan bombastik, itu mungkin akan menyebabkan mereka tidak fokus, mungkin tidak memberi perhatian kan. Jadi itu satu perkara yang pada saya amat penting lah. Tengok audiens anda, kaji audiens anda siapa, gunakan bahasa yang setara dengan mereka. Dan seterusnya apa? Bina aura pada first impression anda, kerana itu akan menjadi branding anda untuk akan datang. Contoh saya bagi contoh untuk pelajar sendirilah sebab pelajar yang ramai kat sini yang melihat. Kalau anda untuk presentation ataupun mungkin anda di semester yang pertama, bayangkan kalau anda di semester pertama, anda dah tahu siapa pensyarah anda yang mungkin banyak memberikan satu slot-slot untuk anda membentang kan. Ada je kuis pun kena bentang, apa pun kena bentang kan. Jadi apa? Bila mana anda ada peluang-peluang begini, jadikan peluang pertama anda dengan pensyarah tersebut adalah yang terbaik. Gunakan aura anda
Gunakan cara yang terbaik untuk anda untuk memaparkan anda ada arwah anda sendiri dan anda boleh berbicara. Itu sangat penting sebenarnya. Sebab bila mana anda telah membina satu repo yang baik ataupun aurah yang positif dan cukup baik dengan pensyarah anda, itu akan menjadi satu branding di kepala dia. Dia akan jadi satu branding untuk dia fikirkan, oh okey, pelajar saya ni, Harsha ni sangat bagus. Itulah akan menjadi bualan dia dan juga apa yang set dalam mind dia sehinggalah semester yang ke-6. Kan? Jadi ini satu pada saya sangat mudah tapi kena dibuat dengan betul untuk mewujudkan satu aura yang baik, satu cerminan yang baik lah. Bayangkan kalau contoh saya sebutkan tadi branding kan. So ini samalah juga. Contoh kalau kita sebutkan mi segera, sebenarnya mi segera macam-macam ada kan. Mami, apa lagi? Maggi dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut sekarang ni, mi segera apa? Kita akan sebut apa? Maggi kan? Itulah branding. Jadi cuba untuk gunakan kaedah ini di kelas nanti untuk sekiranya mungkin tak terlambat. Sekarang ni baru semester yang kedua, bila anda nak berbicara ataupun anda tahu bahawa salah satu subjek itu banyak memerlukan anda present, gunakan first impression anda, first presentation anda kepada pensyarah itu dengan membina satu aura yang menarik, aura yang cukup hebat supaya itu akan mengekalkan momentum anda. Okay? Mungkin selepas ini, selepas presentation yang pertama itu, mungkin presentation kedua tak berapa nak bagus, tapi tetap itu menjadi satu aura yang baik dan tetap menjadi ingatan kepada pensyarah tersebut bahawa sebenarnya anda seorang orang kata pembentang yang cukup baik, yang sentiasa bersedia kepada apa sahaja assignment yang diberikan. So itu pada saya sangat menarik. Okey, dan seterusnya apa? Mungkin kita boleh berbicara sedikit tentang tips berbicara ataupun bercakap. Okey. Macam saya sebutkan tadi, mungkin anda boleh wujudkan satu aura anda tersendiri, kan? Saya percaya Harsha sendiri pun saya tengok tadi dia ada aura ataupun ada cara dia berucap sendiri, bagaimana cara dia nak berucap, cara dia intonasi dia, kan? Pada saya itu adalah keunikan anda. Kekalkan keunikan anda. Jangan cuba untuk walaupun kita ada idola, kan? Kita ada idola, mungkin kalau kita tengok dari sudut berbicara ni, kita nampak di TV3 tu banyak. Contoh kalau saya boleh sebutkan Fatri Yahya, mungkin di TV1 Syaril Sarapudin, itu adalah antara mereka yang cukup berjaya dalam bidang masing-masing. Contohnya kalau kita tengok Fatri Yahya tu, dia sangat kaya dengan dia punya dia punya vocabulary dia, bahasa-bahasa dia sangat indah, dia punya pantun dia pun sangat indah, kan? Jadi itu boleh jadikan sebagai idola anda ataupun orang kata contoh untuk anda boleh berbicara dengan baik, kan, dengan cara dia. Tetapi sila kekalkan diri anda sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Walau contohlah juga kalau kita menyanyi, kan, kalau kita cuba replicate ataupun kita cuba nak duplicate orang tu, artis tersebut, kalau anda pergi mana-mana audition, anda mungkin tak akan diterima. Sebab apa? Sebab anda cuba meniru orang lain, kan, tanpa mengekalkan identiti anda sendiri. So bina satu jati diri anda sendiri untuk anda berbicara dan ambil input-input kepada orang-orang yang yang hebat dari sudut berbicara ini. Okey, itu tentang aura untuk anda wujudkan. Be yourself, itulah dia punya kata kunci. Be yourself untuk bina aura anda ni. Okey, dan seterusnya apa? Kalau kita berbicara ini sebenarnya untuk memberikan satu perkara yang orang akan terus kekal melihat dan sebagainya, anda boleh gunakan formula untuk anda menyebutnya dengan jelas, satu, dan juga mudah difahami. Sebutlah dengan jelas perkataan-perkataan yang anda nak sebut, kan? Jadi itu akan memberikan satu, lagilah orang akan tengok, kan? Bila orang sebut tak jelas, itu yang menyebabkan orang takkan tengok. Bukan tak tengok lah, orang macam kurang sikit dia punya fokus dia kepada apa yang kita nak sebutkan. Bila orang berbicara dengan lebih jelas, lebih teratur, itu menjadi satu fokus kepada yang lain untuk menonton. Contohlah, saya boleh mungkin bagi contoh lah. Kalau kita lihat antara Perdana Menteri yang begitu
cukup bagus dari segi cara sebutan dan intonasinya tu adalah siapa. Kalau pada pandangan saya, antaralah yang terbaik lah, cara dia menyebut perkataan dan sebagainya ialah Perdana Menteri kita yang sebelumnya, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau anda lihat sebenarnya cara dia menyebut, contoh dia umumkan geran khas prihatin 4.0 dia kata. Kalau tak orang akan sebut 4.0 kan. Jadi itu adalah antara bagaimana dia jelasnya, disebutnya dengan orang kata dengan sebutan yang betul, yang baku kan. Lagi orang akan kata, wah okey, kita senang dapat benda tu. Okey. Dan seterusnya apa? Untuk kita berbicara dengan cukup bagus, kita kena wujudkan satu mind mapping ya, ataupun storyboard. Kan? Jadi bila kita bicara, dia tidak orang kata apa, dia tidak berterabur ataupun tidak tersusun ya. Kalau anda lihat pun sebenarnya pada malam ini saya dah pecahkan pun kita punya konten kita ni kepada 3 abjad tadi. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai kita punya storyboard kita untuk kita speak with confidence. Itu yang penting sebenarnya. Okey. Dan seterusnya apa? Tahu khalayak. Khalayak yang kita berbicara tu. Ini seperti yang saya sebutkan tadilah. Okey. Okey, setakat ni Harsha, ada apa-apa nak tanya ke atau sebagainya? Ada tuan, okey. So, salah satu soalannya, okey. Seperti yang tadi Encik Rosa kata, that masa kita sedang berucap depan kalangan 100 pelajar, maybe 100 orang rakan sekelas kita, dan kita perlu dapatkan aura daripada seseorang yang senyum tu. Bila kita ucap selamat sejahtera, seorang yang senyum tu kita dapat aura. Tapi apa kata, sebab ada yang kadang-kadang yang macam continuously ada ceramah ke ataupun ada ucapan secara berterusan. Jadi bila seorang individu tu pergi naik atas pentas dan cakap selamat sejahtera tapi tak menerima positif, respons yang positif. Jadi macam mana? Dia akan rasa gemetar ke dan macam mana dia kena handle benda tu? Okey. Saya rasa ini banyak yang dialami oleh terutamanya pelajar-pelajar sebenarnya kan. Sebab bila kita present di hadapan dengan kawan-kawan kan, kadang-kadang mereka ni bukan apa, mereka saja nak kenakan kita. Bila masa kita present, dia tengok ke sana, dia tak fokus kan dan sebagainya. Itu menyebabkan kita pun hilang rasa keyakinan untuk kita present kan. Sebab itulah saya kata tadi sebenarnya Harsha apa yang paling penting sebelum kita start, kita perlu ada kita punya mind mapping kita ataupun kita punya storyboard kita, apa kita nak cakap sebelum kita ke hadapan itu sebenarnya. Jadi bila mana kita tak dapat aura daripada audience, cuba wujudkan satu keyakinan dalam diri. Itu saya sebutkan tadi, perlunya anda kena tahu apa yang nak disebutkan ataupun apa nak dibicarakan tu sebenarnya. Sekiranya kalau anda berbicara sebenarnya, orang semua tak tengok pun. Kadang-kadang ada satu masa tu, bila kita tak ada pun yang menonton ataupun tidak memberi fokus, itu juga boleh wujudkan satu kekuatan pada kita sebagai pengucap. Sebab apa? Kita mungkin boleh setkan dalam mindset kita bahawa tak ramai yang menonton, menyebabkan kita mungkin lebih rasa selesa. Tapi itu hanya dalam fikiran kita saja. So menyebabkan kita dapat mewujudkan satu aura yang positif yang seterusnya memberikan keyakinan pada kita untuk berucap lah. Dan seperti yang saya sebutkan, paling penting anda kena ada storyboard apa yang anda nak perkatakan semasa anda berada di hadapan. Jadi itu pada saya sangat-sangat penting lah. Bermula daripada itu juga akan wujudnya satu keyakinan dalam diri. Tidak kira lah kalau anda tidak ada orang kata fan kat belakang sana, kat depan kan, dia kata kan, contohlah kan. Jadi tak apa. Yang penting anda confident untuk berbicara dan tahu topik apa yang anda nak sebutkan. Okey. Alright, okey. Kita teruskan lagi. Saya rasa ini adalah poin yang seterusnya untuk bahasa ni. Saya pasti macam anda semua pelajar yang mungkin bersama dengan kita pada hari ini, anda mungkin telah pun ataupun mungkin nak berkecimpung dalam dunia MC ni ataupun pengacara. Jadi pengacara ni apa sebenarnya? Pengacara ni kalau kita lihat adalah satu nama ataupun satu gelaran yang diberikan kepada mereka yang seperti mana yang apa yang dimainkan peranan oleh Harsha sekarang, moderator, juru heba, juru acara, apa lagi? Semua public speaker, apa lagi? Semua yang bercakap di hadapan itu sebenarnya kita boleh kategorikan sebagai juru acara ataupun pengacara. Jadi anda
boleh kita boleh sama-sama untuk lihat apa tips. Saya nak sampaikan tips sedikit untuk anda sebagai seorang MC untuk bersedia. InsyaAllah kita boleh sama-sama praktikan selepas ini. Yang pertama apa? Mungkin mengikut pada kepercayaan kita masing-masing pada orang Islam, mungkin anda boleh yang pertama, anda boleh berdoa dulu, bersalawat banyak-banyak untuk memastikan anda sentiasa bersedia dan dipermudahkan urusan. Dan juga samalah juga kepada yang lain juga. Anda mungkin berdoa dengan cara anda tersendiri untuk anda pastikan bahawa anda sentiasa, spiritualnya anda sentiasa bersedia lah. Dan juga dipermudahkan untuk tutur kata anda. Kadang-kadang kita bila mana kita dah bersedia pun sebenarnya, kadang-kadang ada satu tahap kita mungkin tak perasan kita sendiri tersasul dan sebagainya kan. Jadi itu jugalah yang orang kata kita sebagai manusia hanyalah merancang, tapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Jadi berdoalah mengikut percayaan masing-masing dan juga insya-Allah orang kata dengan kita berdoa tu akan dipermudahkan tugasan-tugasan kita. Okey, alright. Dan seterusnya apa tips sebagai MC ni? Macam saya sebutkan tadi, seperti mana disebutkan tadi oleh seperti mana yang ditanyakan oleh Tuan Along Safa tadi, kan? Apa yang kita nak buat sama, iaitu tarik nafas dan bertenang. Tarik nafas dan bertenang. Ini seperti mana yang kita sebutkan. Kalau anda lihatlah, seorang MC ni ataupun seorang pengacara majlis ini, dia ibarat seekor itik. Kenapa itik? Kalau anda tengok itik tu, dia berenang di pasir ataupun di air. Dia tenang sangat. Kat bahagian atas dia sangat tenang. Kita nampak dia dengan dia berjalan ke hadapan, dia berenang. Tapi kalau anda tengok bahagian kaki dia jadi macam mana? Memang nampak kelam kabut sangat bahagian bawah dia kan. Kaki dia tu berenang tu kan, untuk ke hadapan, ke kiri dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya seorang MC. Anda kena nampak tenang. Jangan anda nampak seperti kelam kabut, walaupun mungkin pada masa itu ada selalu MC selalu hadapi keadaan yang mana bila mana sedang berlangsung ataupun ketibaan dia nak umumkan ni, tapi salutasi berubah. Orang kata jemputan VIP berubah. So kena ubah on the dot, takut nanti silap dia nak bercakap. Walaupun kekalutan tu berlaku, pastikan anda tetap tenang dan sentiasa senyum untuk menampakkan orang kata anda MC ataupun pengacara majlis ni adalah cerminan ataupun image kepada penganjuran program ataupun dalam suatu majlis itu. Secara tidak langsung anda adalah image kepada organisasi anda sendiri. Jadi cuba bertenang dan juga pastikan anda nampak cool dan juga sentiasa senyum lah untuk ni. Bayangkan contoh kalau tiba-tiba kita nak umumkan, tuan-tuan dan puan, para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Hajah Zainab binti Muhammad, Rektor UiTM Cawangan Perak. Dipersilakan kan masuk ke dalam dewan kan, contoh begitu kan. Jadi mungkin pada masa itu ada nama VIP yang anda nak sebut tapi dah bertukar kan. Jadi jangan nampakkan anda begitu kelam kabut, sentiasa senyum, cool saja kan. Anda kena fikir. Salah satu tips yang saya boleh berikan kalau anda menjadi seorang MC, anda jangan fikirkan apa agenda seterusnya. Memang anda kena fikirkan sebelum program berlangsung. Tapi bila mana dah tiba masanya, anda fikirkan mengikut slot-slot ataupun pembahagian segmen-segmen tu saja. Contoh, mungkin pada masa itu anda kena mengumumkan ketibaan. Fikirkan mengumumkan ketibaan saja, tak payah fikirkan lagi selebihnya daripada itu. Mungkin bacaan doa siapa kan dia tak datang ke apa ke. Itu menyebabkan kita akan rasa lebih gemuruh dan juga kita akan rasa nervous. Pastikan kita fikirkan apa yang ada di hadapan dulu. Step by step. Itu antara perkara yang boleh. Okey. Dan untuk menjadi seorang MC, untuk permulaan, anda boleh buat apa? Elakkan minum-minuman yang sejuk dan makanan pedas. Sebab apa? Ini akan mengganggu intonasi anda, mungkin suara anda kan. Bila mungkin ada orang yang sangat pantang untuk dia minum air sejuk sebab mungkin suara dia akan jadi garau dan mungkin suara tak sedap bila dia bercakap tu kan. Jadi elakkan
perkara-perkara begini dan juga makan makanan pedas tu sebelum untuk jadi MC tu anda elakkan sebab takutlah anda mungkin tersedak ke dan sebagainya. Kan ada orang bila dia apa orang kata, bila dia makan makanan pedas menyebabkan kata apa, intonasi dia tu jadi lain kan. Jadi elakkan perkara-perkara begitulah. Dan apa lagi? Untuk anda menjadi seorang MC, apa yang anda perlu buat ialah bukannya anda fikirkan anda yang terbaik walaupun contohlah mungkin dalam organisasi ataupun dalam kelas anda sendiri dalam kelas anda sendiri anda yang terbaik kan. Anda lah seorang yang telah diiktiraf pun oleh pensyarah dan sebagainya. Anda adalah presenter terbaik untuk kelas anda kan. Tapi dalam mindset anda kata apa? Anda kena prepare for the worst. Bersedia untuk sebarang kesilapan. Itu yang bagus. Jangan anda fikir, oh ini aku dah cukup bagus dah kan. So insyaAllah boleh kan. Anda kena fikir begitu. Supaya bila anda fikir yang orang kata yang anda akan melakukan kesilapan, anda akan lebih berhati-hati dalam menuturkan sesuatu ataupun menjadi seorang MC dan sebagainya. Itu perkara yang sangat penting lah. Dan seterusnya apa? Untuk menjadi seorang MC yang orang kata apa, yang sentiasa mungkin kalau kita lihat orang kata memberi satu cerminan yang baik. Orang kata wah best lah dia jadi MC ni. Apa dia punya rahsia dia? Kalau orang kata kalau anda nak menulis buku, apa yang anda boleh buat untuk menulis buku dengan baik? Ialah dengan membaca, dan keduanya membaca, dan ketiganya membaca dan terus membaca. Itulah dia kan. Kalau anda untuk menulis buku. Tapi sama juga untuk MC ni, anda ada dua perkara yang anda perlu buat. Satu yang kita sebutkan tadi, membaca tu. Sebab dengan membaca lah sebenarnya anda akan dapat input-input. Dan seterusnya ialah anda praktis dan praktis. Itu yang penting untuk anda teruskan praktis. Macam saya kata tadilah, antara petua untuk anda confident untuk bercakap di hadapan kan. Kadang-kadang kalau kita nak tunggu kita nak bercakap di hadapan tu, susah untuk orang berikan ruang dan peluang. Jadi bila mana anda dilantik untuk menjadi seorang MC, tak kira lah mungkin untuk selama 2 minit saja dan sebagainya ke, ambil je, kerana itu adalah platform anda untuk membina satu keyakinan untuk berbicara di hadapan orang ramai Okey. Dan seterusnya, macam saya sebutkan tadi, seorang MC kenalah sentiasa senyum walaupun dalam keadaan bagaimana pun. Walaupun orang kata ribut petir di luar dewan kan, senyum. Jangan menyebabkan kita lagi takut pula kan. Lagilah kita akan merosakkan event tu pula kan. So itu sangat-sangat penting bagi saya Okey. Dan seterusnya apa? Latihan suara ni. Latihan suara ni sangat penting. Macam saya sebutkan tadi, suara anda akan memaparkan satu image yang baik bila mana anda dapat mengeluarkan ataupun menyampaikan dengan intonasi yang betul. Jadi dia ada, selalunya MC ni, siapa yang selalu jadi MC, dia akan tahu ada 3 perkara yang boleh dia buat untuk tidak tersasul sebagai di permulaan majlis kan. Kadang-kadang selalunya antara benda yang kita tersasul, orang kata tersyasyul tersasyul untuk bercakap ialah berkaitan dengan nama-nama orang nama-nama, contohlah yang di Pertuan Agong kan, itu nama dia kalau silap dalam program memang amat inilah Jadi kalau perkara begitu, nak elakkan perkara-perkara begitu, apa yang anda kena buat adalah antaranya pertama anda bubbling anda buat latihan suara bibir buat hissing kan. So anda boleh buat hissing juga dengan humming sekali. So dengan buat latihan-latihan ini, anda akan dapat kurangkan tersasul, dan juga anda dapat kurangkan mungkin menyebut perkara-perkara yang di luar daripada konteks ini sangat-sangat pentinglah untuk anda mulakan sebelum program ataupun anda mulakan bicara sebagai seorang MC Dan apa lagi caranya? Gunakan teknik pause ataupun berhenti seketika. Ini penting sebab apa? Sebab dia dapat mengawal cara pembacaan kita ataupun cara kita berbicara. Kalau kita laju sangat bercakap cuba kita berhenti sekejap dan kita sambung balik. Nampak perbezaan dia? Kita akan lebih rasa
bercakap teratur sedikit dan kita dapat memikirkan sedikit apa kata-kata ataupun apa yang kita nak perkatakan pula selepas itu kan. Okey. Itu. Dan seterusnya, anda mungkin juga boleh sentiasa bersedia lah menjadi seorang MC, anda perlu sentiasa bersedia dengan contingency plan dengan plan backup lah, plan A, plan B, plan C. Itu juga menjadi satu keperluan untuk anda sebagai seorang MC ada orang yang MC dia sangat bagus bila dia jadi MC dengan adanya skrip MC. Ada yang ada yang secara spontan yang tak perlukan skrip. Jadi perkara-perkara ini anda kena memahami anda bagaimana. Anda bagaimana supaya anda boleh menjadi seorang MC yang bagus lah. Terutamanya sebagai host lah mungkin saya boleh tanya sikit Harsha apa beza antara pengacara majlis dan juga host? Tak apa, cuba je. Tak ada yang salah, tak ada yang betul, tak apa. Okay, jadi antara perbezaannya adalah kalau kita buat directly face to face live, kita lagi macam Encik Rosa kata, kita dapat yang dia punya positive response kadang-kadang. Kita boleh lagi concentrate, kita akan rasa macam dengan at the same time akan rasa nervous juga. So ramai orang and mereka sedang memang observe tengok kita. Tapi kalau macam online macam ini, dia macam macam berbeza sikit. Ada lagi benda yang kena take note macam dia punya network connection, background dia, kita punya audio video semuanya okey tak. And dia punya nervousness maybe kurang sikit sebab kita tahu that orang join saja melalui phone. So macam kita tak tahu, kita tak nampak directly that orang sedang tengok. Tapi nervousness kalau dia live, dia berbeza. So memang nampak orang sedang tengok, eye contact dia lagi strong. So dia macam lagi nervous kalau dia face to face. Tapi it's a good experience Macam it's a two different things, so memang berbeza juga. Okay, alright. Thank you Asha. Memang berbeza. Sebenarnya program secara online ni dia ada kekangan dia dan program secara bersemuka dia ada kekangan dia kan. Seperti mana Asha sebutkan tadi lah sebenarnya antara kelebihannya mungkin salah satunya untuk kita, kalau kita lihat mungkin secara online kita tak nampak orang dan itu mungkin mengurangkan orang kata gemuruhnya kita ataupun nervousnya kita kan. So betul Asha apa yang Asha sebutkan tadi. Dan mungkin kalau kita tengok beza antara seorang pengacara majlis dan juga host ialah pengacara ni dia mengemudi majlis daripada awal hingga akhir, dia yang bercakap. Dia bercakap dan dia mengemudi majlis lah Tapi host, apa beza dengan host pula? Sebagai host majlis, selalunya host ni perbezaan dia ada tetamu. Contoh sekarang ni sebagai Harsha bukan saja boleh dipanggil sebagai moderator, tetapi boleh dipanggil sebagai host. Sebab apa? Sebab ada tetamu. Host beza host dengan pengacara ialah host ni dia ada tetamu. Dia boleh menemu bual. Dia membicarakan sesuatu, dia bertanyakan soalan. Itu antaranya lah. Jadi mungkin penggunaan kata-kata ni pun juga kena jugalah digunakan kan. Contoh kadang-kadang kalau kita tengok secara online ramai yang menggunakan bila dia jadi dia buat kerja-kerja MC secara online yang mana dia menemu ramai orang dan sebagainya. Itu kita tengok. Contoh webinar memang sangat sesuai untuk menggunakan perkataan host ataupun moderator. Tapi kalau kita gunakan perkataan host tu mungkin lebih nampak profesional mungkin pada peringkat-peringkat di TV dan sebagainya, walaupun hanya webinar online mereka akan namakan sebagai host juga. Dan untuk secara online, walaupun online tetapi dia sebagai MC mengemudi daripada awal hingga akhir, ada ucapan dan sebagainya, ucapan perasmian dan sebagainya, itu kita boleh namakan sebagai pengacara majlis. So mungkin bear in mind juga perkara ni, saya rasa ini satu kata maklumat yang mungkin penting untuk anda tentukan nak panggil apa sebenarnya host ke, nak panggil moderator ke dan sebagainya. Nanti ini menjadi satu guideline jugalah Okey. Dan seterusnya kita dah sampai ke orang kata apa? Formula yang terakhir iaitu ilmu seperti yang disebutkan tadi, FBI physical, bahasa dan juga ilmu Okey, kita pergi yang terakhir ini. Okey, kalau kita tengok bekalan ilmu mengenai apa yang perlu dibicarakan perlu ada pada pembicara ataupun pada speaker itu sendiri Contohnya kalau anda menyampaikan kata public speaking lah public speaking, anda kena study dulu
apa yang anda nak perkatakan supaya tidak memaparkan anda mungkin tidak bersedia kan, anda mungkin berbicara sesuatu yang tidak begitu, orang kata apa, orang pun tak puas hati lah, kata kenapa dia berbicara on surface pun dia tidak berbicara secara in detail kan. Sebab tu kena ada ilmu tu sangat penting sebenarnya pada satu-satu topik. Okey. Apa lagi yang saya boleh kongsikan ialah kalau anda sebagai seorang presenter ataupun bila kita sebut sebagai seorang juruacara, MC, pengacara majlis dan sebagainya, anda mungkin juga sangat-sangat perlu untuk tahu, ada ilmu lah, ada pengetahuan. Contoh sebagai seorang MC, anda perlu ada kita kata apa? Perlu ada ilmu protokol tu sendiri dalam majlis. Contohlah kan, dalam majlis kadang-kadang floor manager ataupun urus tu kadang-kadang dia dalam keadaan-keadaan tertentu dia pun mungkin banyak sangat difikirkan dan sebagainya, dia memberikan satu nasihat yang tidak berapa tepat kepada juruacara ataupun pengacara. Jadi sebab itu sebenarnya pengacara ini perlu ada ilmu sebab dia boleh betulkan juga kepada urus dia kan. Bayangkan anda seorang pengacara yang begitu terkenal, anda dijemput sebagai pengacara, pengurusi majlis ataupun pengacara di satu-satu program bersemuka yang hadirnya 2,000 orang dalam satu-satu majlis itu. Bayangkan anda dibayar pula dengan harga yang mahal, 10,000 bagi satu event tu, dan anda diberi seorang rakan sekerja ataupun orang kata yang membantu anda urus dia tu mungkin dikurang sikit dari bab itu kan. Jadi anda lah yang sepatutnya dapat membantu sekali untuk memastikan bahawa apa yang telah dirancang itu betul dan mengikut yang sepatutnya. Contohlah, kalau contoh kita lihat kedudukan salutasi itu sendiri kan. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita belajar sedikit tentang salutasi ataupun panggilan hormat, panggilan hormat untuk seseorang, kalau kita lihat bila orang itu ada datuk dan ke atas, kita akan panggil salutasinya ataupun gelaran kehormat dia ialah yang berbahagia. Yang berbahagia. Jadi kalau bawah daripada itu, doktor dan engineer, teknologi, gelaran-gelaran lain-lain tu, kita akan panggil dia sebagai yang berusaha, bukan yang berbahagia. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya. So kita buat majlis, kita kena pastikan bahawa kita pun menyebut dengan betul kan. Kadang-kadang kita dapat orang kata apa, penyediaan teks MC itu, skrip MC itu daripada urus dia. Tapi kita sebagai MC kena pastikan apa yang kita sebut tu adalah betul. Sebab itu adalah cerminan. Anda adalah cerminan kepada program tu juga. Jadi kena pastikan bahawa anda tahu dan dapat menasihati mereka ataupun penganjur dan sebagainya lah untuk perkara ini. Okey. Yang kedua, mungkin saya boleh katakan bahasa jiwa bangsa. Ini sangat-sangat penting pada saya. Anda sebagai seorang apa orang kata, sebagai seorang pengacara, seorang public speaker dan sebagainya, anda kena well versed lah untuk bahasa ini. Contoh penggunaan bahasa. Contoh ramai juga yang bertanya dengan saya kan, kalau kita lihat sebenarnya dalam majlis, kalau selalu banyak yang buat tucara dan sebagainya, ada yang bertanya, yang mana yang betul? Adakah penggunaan perkataan cendera hati atau cendera mata? Mungkin kalau boleh, siapa yang ada dalam kita punya live ini, cuba anda teka mana perkataan yang betul digunakan dalam kita, kalau contoh kita buat dalam atucara ataupun dalam majlis. Penggunaan perkataan yang betul, adakah cendera mata ataupun cendera hati? Cuba teka ataupun beri pandangan anda. Penggunaan kata yang betul dalam majlis-majlis, adakah cendera mata ataupun cendera hati? Silakan kalau siapa yang nak mencuba, ataupun mungkin Hasha sendiri nak mencuba ke? Saya rasa cendera mata. Saya rasa tak pasti. Okey, alright. Okey, kita tunggu yang lain kalau ada kata feedback di situ. Kalau ada, mungkin boleh bagi pandangan anda. Penggunaan ini adalah salah satu, saya nampak salah satu elemen yang sangat-sangat kecil dan sangat-sangat mungkin orang terlepas pandang, tapi impaknya besar kepada majlis itu sendiri. Anda bayangkan kalau contohnya ada
hadirnya orang dekat dalam majlis itu ialah munshi bahasa, munshi dewan, munshi dewan. Munshi dewan ni adalah orang-orang yang pakar dalam bahasa. Pernah satu ketika dalam satu majlis, saya masih ingat lagi, bayangkan seorang pengacara itu selepas daripada habis, dia seorang munshi dewan tu hadir dalam program itu, dia pergi ke belakang, selepas habis satu program tu disebutkan, dia tegur benda tu kan. Bayangkan betapa nampaknya, tapi dengan cara yang baguslah bila salah bahasa yang kita penggunaan kita kan. Okey, so kita tengok ada kat sini Bukit Melaka kata cenderahati. Jazli Harun, ni dia kita punya pengarah program ya. Jazli sebutkan cenderahati. Sarmila Tirumani cenderahati. Raj Kuhan, ini pun kata cenderahati. Okey, jawapan yang sebenarnya yang tepatlah kita tak kata yang cenderahati tu salah ataupun cenderamata tu salah tapi sebenarnya yang tepat penggunaannya ialah apa yang Harsha sebutkan tadi. Mungkin boleh tepuk tangan sikit Harsha. Okey, alright, betul Harsha. Okey, sebab apa sebab apa kenapa itu lebih tepat? Okey, salah satu perkara yang saya boleh share kepada anda, gunakan kalau anda tahu satu portal yang diwujudkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka secara online, anda boleh semak bahasa anda sebenarnya. Betul ataupun tidak, anda pergi www.prpmv1.dbp Dewan Bahasa dan Pustaka .gov.my. Di situ anda boleh semak bahasa anda, terutamanya kalau anda buat assignment ataupun anda buat satu presentation, nak semak betul tak bahasa kan. Contoh juga kalau kita selalu dalam bahasa, kalau mungkin kita berbicara mungkin tak apa kalau kita campur adukkan tips kan. Sebenarnya tips tu bahasa Inggeris kan. Kalau kita nak letakkan dalam penulisan kita, dalam assignment kita, kita nak kata apa? Tips tu sebenarnya bahasa Inggeris. So penggunaannya apa? Kalau dalam bahasa Melayu, tip pun bukan. Tip tu sebenarnya bukanlah bahasa Melayu tip tu. Jadi apa yang boleh digantikan? Penggunaan bahasa yang tepat ialah petua. Jadi hari ini kita belajar untuk sama-sama memberikan petua-petua yang ada untuk sama-sama kita amalkan. Itu yang betul Jadi tapi tak apa, kadang-kadang bila bicara ni secara santai dan sebagainya, kita boleh gabungkan, kita mixkan English dan Malay kan. Itu antaranya lah. Cenderamata barang kekal, cenderahati barang tak kekal. Ini apa yang disebutkan oleh Ain Atan ni, itu ada satu kata apa, dari sudut pandangan, dari sudut protokol. Sebab tu sebenarnya sudut protokol dan bahasa pun perlu kita ambil kira. Apa yang disebutkan ini adalah dari sudut protokol sebenarnya. Kalau kita lihat, memang betul apa yang disebutkan oleh Ain Atan ni, cenderamata tu adalah bersifat kekal. Contohlah kalau kita berikan frame, kita berikan apa lagi, buku kepada kita punya VIP yang hadir untuk merasmikan, kita akan namakannya sebagai cenderamata. Tapi kalau kita beri dia buah, beri dia apa lagi, bunga hidup dan sebagainya, itu kita sebutkan cenderahati kerana dia tidak bersifat kekal. Dia habis kan, dia habis boleh dimakan, ataupun bunga tu tadi dia layu dan sebagainya. Okey, betul. So terima kasih Ain Atan. Okey, dan seterusnya apa? Okey seperti yang saya sebutkan tadi, ini mungkin pada saya ini adalah poin saya yang terakhir untuk ilmu ini. Anda kena pastikan buat homework mengenai perkara yang ingin disampaikan, seperti yang saya sebutkan lah. So ilmu tu penting. Dengan nak dapat ilmu, bagaimana? Buatlah homework. Contohnya anda menjadi moderator kan. Saya pasti Harsha sendiri mungkin sedikit. Kalau anda nak tahu, sebenarnya sebelum saya dijemput dalam live Instagram ni, Harsha sendiri dah add saya dalam Instagram. Jadi saya nampak tak dia buat homework. Dia nak tahu saya siapa, dia nak tahu macam mana dan sebagainya. Jadi saya faham kenapa dia buat begitu, sebab dia nak tahu dulu siapa speaker ni, bagaimana keadaan orangnya dan sebagainya kan. Jadi saya dan Harsha pun dah jadi secara tidak langsung dah jadi friend di Instagram jadi itu dia kan, seorang juruacara, seorang moderator, host dan sebagainya perlu buat kerja-kerja di belakang tabir ni kena buat homework, mengenali terutamanya orang-orang yang terkenal contohlah kalau mungkin Harsha selepas ini mungkin dia beri tanggungjawab untuk menemu bual
orang-orang penting, pelakon ke, penyanyi ke dan sebagainya kan. Kerana kita tak kenal dia. So kita pun buatlah homework untuk mengenali beliau, siapa beliau, apa kesukaan beliau dan sebagainya untuk memudahkan kita berbicara dengan mereka kan. Kadang-kadang seorang pengacara ini nampak dia sangat-sangat pandai ataupun dia bijak bila mana dia dapat sebutkan sikit tentang apa yang apa orang kata kita punya tetamu tu. Tetamu kita apa dia buat. Mungkin kalau kita berbicara dengan dia, kita perasan bahawa mungkin Hasyah boleh sebutkan kan. Cik Rosa kalau tengok kan mungkin Cik Rosa ni banyak juga berkongsi di apa konten-konten di sosial media berkaitan dengan contoh kan kita cerita begitu. So itu sangat-sangat bagus sebab anda kaitkan dengan apa yang anda telah buat homework dan sebagainya ya. Jadi saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan Hasyah. Kita dah cover untuk tiga perkara untuk menjadi seorang atau orang kata how to speak with confidence dalam sehari-hari ataupun dalam program dan sebagainya. So, anda kena pastikan seperti mana saya sebutkan tadi, FBI, apa yang pertama ialah physical, kena pastikan anda well presented. Tidak semestinya anda nampak cantik, itu adalah menjadi bonus kepada anda. Kalau anda cantik itu adalah bonus kepada anda, tetapi yang paling penting adalah anda berketerampilan, anda sentiasa kemas, anda sentiasa menjaga kepribadian anda untuk menjadi orang kata tatapan orang akan sentiasa ingat anda kan siapa anda kan. Okey. Dan seterusnya apa? F physical, B bahasa. So anda boleh mantapkan bahasa anda seperti yang sebutkan tadi, yang saya sebutkan tentang tips berbicara, tips MC kan. Bina first impression anda dengan pensyarah anda dengan baik. Gunakan peluang pertama anda untuk orang kata apa? Membuat presentation di hadapan dengan buat yang terbaik kepada pensyarah anda. InsyaAllah dan semestinya itu akan menjadi ingatan yang seterusnya kepada pensyarah anda untuk memberi positif image diri anda dan secara tidak langsung insyaAllah akan memberi kemudahan untuk anda orang kata apa, untuk diberikan markah dan sebagainya kan. Kadang-kadang pensyarah ni bila dia akan teringat kan. Dia akan tengok oh budak ni macam ni kan. Dia kata oh ni budak ni bagus dia buat presentation kan. Dulu dia bagi markah kan. So itu antara perkara yang ni. Dan seterusnya apa ilmu yang saya sebutkan tadi. Anda kena ada ilmu. Contoh anda menjadi seorang pengacara. Anda kena ada bekalan ilmu. Sebagai contoh anda kena tahu protokol majlis supaya anda juga boleh memberikan pandangan sekiranya pihak urus dia tidak orang kata apa, mungkin ada kesilapan dari sudut program itu berlangsung dan sebagainya. Okey, Hasyah, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada malam ini dan mungkin saya buka kepada Hasyah sekiranya ada yang ingin bertanya ataupun perkongsian, mungkin nak kongsikan pengalaman juga ke dan sebagainya. Silakan Hasyah. Okay. Terima kasih kepada Encik Rosa atas perkongsian yang sangat-sangat berharga itu sebentar tadi. Terima kasih Encik Rosa. Okay. Jadi sekarang nak tanya beberapa soalan kepada Encik Rosa. Izinkan saya Encik Rosa. Jadi yang pertama adalah, adakah penampilan seseorang itu mempengaruhi ucapan individu tersebut? Okey, ulang balik Harsha, tak dengar. Sorry. Adakah penampilan seseorang mempengaruhi ucapan? Okey. Soalan ni saya rasa tadi kita ada sebutkan juga Harsha sebenarnya. Memang semestinya sebab penampilan sangat-sangat memberi impak kepada diri seseorang itu sendiri kerana apa? Seperti yang disebutkan tadi sebenarnya, kalau anda dengan penampilan anda menggunakan ataupun mengenakan pakaian yang anda yakin dan cantik dan juga mengenakan wangi-wangian kan, dan juga sentiasa nampak kemas cara berpakaiannya, itu sangat memberi satu keyakinan kepada anda untuk berbicara. Seperti mana saya sebutkan tadi, contohnya bila anda kelas secara online walaupun di rumah, pakailah yang betul, pakailah betul online kamera tu supaya anda nampak begitu yakin kan. Sekiranya anda nak bertanya, sebab kadang-kadang online ni kita nampak salah satu kekangannya ialah kita nak bertanya lebih-lebih tu macam susah sebab secara online kita kena ikut kepada giliran untuk bertanya kan.
tak boleh nak bertanya sekaligus kan, seperti mana secara bersemuka. Jadi bila anda mengenakan pakaian yang cantik, penampilan anda sangat-sangat well presented, itu memberi satu kelebihan untuk anda yakin untuk berbicara di hadapan walaupun secara online kan. So saya percaya perkara itu menjadi satu perkara penting untuk anda amalkan. Kalau mungkin sebelum ni ada yang dah amalkan, okey, tanya. Tapi kalau mungkin selepas daripada sesi ini, cuba anda terapkan elemen tersebut supaya anda mungkin akan rasa lebih yakin. Saya percaya kadang-kadang ramai juga kalau tengok di atasnya pakai cantik, tapi kat bawah tu kadang-kadang kalau macam lelaki tu kadang selalu pakai seluar pendek kan. Jadi mungkin itu juga kadang-kadang tidak memberi satu keyakinan kepada anda kan. So mungkin cuba tukar berpakaianlah sebetulnya supaya anda lebih selesa dan rasa yakin untuk nampak anda bersedia untuk berkongsi pandangan dan sebagainya. Itu dia. Okay, terima kasih Encik Roza. Encik Roza, soalan yang seterusnya. Okay. Mengapa pada pendapat Encik Roza, mengapa seseorang itu kehilangan keyakinan diri untuk berkomunikasi? Okey. Pada pandangan saya, untuk soalan ini, kalau anda lihat, kebanyakannya jadi begitu sebab apa? Sebab mereka tidak banyak perkara lah. Pertamanya, yang saya sebutkan tadi, tidak buat homework lah. Homework dan juga anda perlu hadir dalam fikiran anda itu storyboard anda sendiri kan. Kadang-kadang bila anda lost itu, bila berbicara itu lost, rasa macam tak tahu nak cakap apa tu, berlaku sebab apa? Sebab anda mungkin dah lupa ataupun tidak begitu menitik beratkan tentang perjalanan apa yang anda nak sampaikan. Jadi pada saya, cuba buat homework dan juga hadirlah dengan mind mapping supaya bila sekiranya poin pertama anda lupa, poin kedua dah ada. So anda boleh terus cakap saja kan. Kadang-kadang poin pertama tu kita lupa, poin kedua kita ingat. Kita jump into the second one. And then bila dah ingat yang pertama, barulah kita sebut balik yang pertama. So itu tidak menampakkan kita macam lost. Kita akan terus dapat bercakap. So itulah dia pandangan saya. Okey, kepada para hadirin dan para hadiran, dinyatakan kita kesuntukan masa. Jadi jika terdapat beberapa soalan boleh tanya di ruangan komen di bawah. Jadi sambil kita tunggu untuk soalan daripada para hadirin, saya akan tanya satu lagi soalan untuk Encik Roza. Okey. Encik Roza, nak tanya, bagaimanakah Encik Roza sendiri mendapat keyakinan untuk berkomunikasi macam ini? Macam from where you get the confidence? Okay, alright. So, I think that one is a very good question from Harsha. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya bermula daripada dulu masa saya sekolah rendah, saya adalah seorang yang introvert sangat, yang sukar untuk berbicara di hadapan. Tetapi dengan adanya, saya sebutkan tadi, practice dan grab opportunity itu menyebabkan saya, orang kata Alhamdulillah, bolehlah berbicara kan sehingga pada malam ini. So itu antara perkara yang anda boleh buat. Anda pastikan sekiranya ada peluang dan ruang, grab it kan, untuk anda boleh gunakannya sebagai pengalaman, kerana orang kata kejayaan tu tidak datang bergolek. Orang kata kejayaan tu hadir dengan kegagalan yang berlaku di masa-masa lampau. Jadi teruskan anda mencuba, jangan takut untuk orang kata apa, tidak berjaya ataupun tidak dapat melakukan yang terbaik, kerana langkah anda melakukan sesuatu itu adalah satu perjalanan ke arah kejayaan. Berbanding mereka yang tidak mengambil apa-apa langkah, mereka akan sentiasa berada dalam orang kata kegagalan. Jadi bertindak dari sekarang. Orang kata kalau ejen Ali bertindak segera kan. Jadi gunakan peluang-peluang yang ada untuk anda berlatih, practice. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ada ilmu, pastikan anda juga sentiasa buat homework. Anda pastikan bahawa selalu membaca. Itu saja. Terima kasih Encik Roza atas jawapan yang sangat mantap itu. Okay. Disebabkan kita sudah juga sampai pukul 10.30 ke penghujung program ini.
Diharapkan segala tips, nasihat dan pesanan yang diberi oleh Encik Rosa sendiri dapat membantu hadirin sekalian dalam membina keyakinan diri ketika berkomunikasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Rosa. Terima kasih Encik Rosa. Alright. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Kesimpulannya, sesiapa sahaja boleh mendapatkan keyakinan ketika berkomunikasi jika kita mengikut cara-cara yang diberitahu oleh Encik Rosa sendiri. Berkali-kali orang menjauhkan diri dari cabaran memberi pembentangan di depan umum kerana takut mereka merasa gugup dan tiada keyakinan. Kenyataannya adalah bahawa pada awalnya semua orang gementar berbicara di depan umum. Tetapi sesiapa sahaja yang dapat belajar mengatasi ketakutan ini dan menyampaikan pembentangan yang baik dengan menarik dan yakin. Kesimpulannya, keyakinan ketika berkomunikasi. Sebelum mengakhiri perkongsian kita dalam program Speak with Confidence ini, pada hari ini izinkan saya memberikan serangkap pantun. Harap sudi mendengarnya. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa dua barangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Sekian, terima kasih.